Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jemaah yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah, selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya selawat dan salam pada seluruh ahli keluarga para sahabat Nabi, dan untuk kita semua, moga Allah kurniakan pengampunan pada segala dosa kita. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu waghfir lana dhanbana kullahu jiddahu wa hazlahu wa khata'ahu wa amdahu wa kullu dhalika indana fa inna nas'aluka wa nastaghfiruka bi anna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikatakal muqarrabin anna ibaduka banu ibadika banu imaika nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk madin fina hukmuk adlun fina qada'uk faghfir lana dhanbana wa kaffir anna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Pada tengah hari ini, sebelum kita mendengar wasiat ataupun pesanan dari khatib yang akan membaca khutbah, saya nak sambung apa yang saya baca dalam hadis oleh Imam Bukhari yang berkaitan dengan perjalanan kita di alam akhirat. Perjalanan kita di alam akhirat. Kebetulan juga 2 hari baru ni, hari Isnin, ada satu kematian guru saya di UIA, satu jabatan, dan semalam ataupun 2 hari lepas juga berlaku satu lagi kematian juga guru saya di UIA, dan beliau orang yang lebih dikenali. Yang penting kedua-duanya umur, yang pertama 70 lebih dan yang kedua umur 80 lebih. 80 diberitahu. Kalau 80 maksudnya, kalau berdasarkan perkiraan tahun Hijriah, lebihlah dari 80 tahun. Dan kita masing-masing kena ingat, walaupun saya tak sampai lagi umur 60, 70 ataupun lebih-lebih lagi 80, Rasulullah kata, a'zarallahu ila rajulin ballaghahu sittina aw sab'ina sanatan a'zarallahu ilaihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana individu, yakni ini cakap tentang orang mukmin ni, orang kafir tak masuk, tak masuk buku ni cerita. Orang mukmin, orang muslim kita, kalau Allah kata dah sampai umur 60 atau 70 masih lagi tidak berubah, tidak mahu bertaubat kepada Allah, tidak memperbanyakkan istighfar, tidak menyesal atas perbuatan yang lama-lama dulu. Kalau dia pernah hebat buat jahat pun jangan duk cerita ke situ ke sini, kerana Allah Subhanahu wa taala sudah sembunyikan benda tu semua dari pengetahuan umum. Maka Allah kata kalau tak berubah juga, maka Allah tidak akan terima apa lagi alasan dari dia. Allah tidak akan terima apa lagi pun alasan dari dia. Itu amaran yang sangat keras dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun, kalau biasanya lah, pasal bila saya menghadiri salah satu
yang meninggal umur 74, kebetulan dia tak jauh dari rumah saya, jadi saya pergilah. Tak berapa jauh, sempat. Bila umur 74, logiknya ya, muslimin jamaah semua, orang yang umur 70 lebih ni biasanya dia tak ada hutang. Pasal kalau dia pekerja kerajaan, biasanya hutang kita kalau kita ambil pun dengan bank kan, biasanya tahap umur maksimum 60 dia bagi. Maaf saya tak berapa tahu prosedur hutang di bank, boleh ke lepas tu nak berhutang apa semua sekali, mudah-mudahan saya tidak mahulah. Tapi adalah hutang maksimum tu sampai 60. Kita tahu ada orang hutang rumah, ada orang hutang macam-macam. Cuma bila saya tengok jenazah kira guru saya lah, Sifu, orang yang memberi tunjuk ajar kepada kita yang lebih muda masa mengajar dulu, di mana bila saya tengok dia, hati saya sebut tengok jenazah dia. Bila sebelum solat tu dia dibuka sebentar untuk kami tengok wajah dia. Rasa lepas saya bagi salam kepada mayat tersebut, dia mari dalam pemikiran teringat, untungnya kamu umur 70 lebih meninggal. Kenapa? Meninggal dalam keadaan husnuzan, dia tidak berhutang. Kenapa? Hutang ini sekadar peringatan sikit ya. Kerana hutang ini orang yang mati syahid pun dia tidak akan terlepas. Bayangkan orang yang mati syahid pun tidak terlepas. Kemudian orang yang pada zaman Nabi SAW, kalau mati padanya masih ada hutang, Nabi suruh para sahabat disolatkan dia. Maknanya Nabi tak nak solatkan dia. Bukan pasal Nabi murka, tapi Nabi nak menunjukkan betapa beratnya urusan berkaitan dengan hutang ini. Jadi Rasulullah SAW pun beri pesanan, siapa yang berhutang dan dia berniat nak bayar, Allah akan bantu dia. Tetapi sesiapa yang berhutang, yang ambil harta orang dalam konteks berhutang ke, ataupun lebih-lebih lagi kalau mencuri, dan niat dia untuk memusnahkan harta tersebut, maknanya dia guna untuk diri dia, tak fikir nak bayar, maka orang itu Allah akan musnahkan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita supaya sampai satu tahap kita terlepas dari hutang. Pendek kata, kalau kita meninggal dunia, kita ini takdir, kita kata, kalau ditakdirkan Nabi pun sudi untuk melaksanakan solat jenazah pada kita, bahkan mengimamkan solat jenazah pada kita, kerana kita tidak berhutang. Dan untuk tidak berhutang ini Rasulullah mengajar banyak doa. Antaranya Rasulullah mengajar kepada sahabat, Rasulullah kata, kamu bacalah, kalau hutang kamu itu walaupun sebesar bukit sekali, maknanya tidak tertanggung. Mana ada orang boleh tanggung bukit. Kalaulah sebesar bukit sekalipun, kalau kamu baca Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Pendek je doa tu. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan kurniaan darimu, dengan benda yang halal, dan jadikanlah aku kaya juga dengan kurniaanmu, dengan aku tidak perlu pada sesiapa yang lain darimu. Ada doa yang lebih panjang. Contohnya Nabi ajar. Ini Nabi ajar belaka. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Rabbana wa rabb kulli syai. Faliqal habbi wan nawa. Ini doa yang dimulakan dengan mengungkit keesaan dan juga kekuatan Allah. Faliqul habbi wan nawa, faliqal habbi wan nawa, muzilat tawrat wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhizun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anni ad-daina. Tolonglah Allah bayar semua hutang aku ni. Tolong, kita minta lagi, Allah tolong bayar. Jadi itu harapan kita, mudah-mudahan
Apa yang penting yang saya sebut tadi, kerana bila saya melihat jenazah tersebut, bila kita buat pembandingan dia dengan saya, jadi bila saya tengok dia meninggal dunia umur 70 lebih, bukan pasal umur 70 lebih tu saya nampak dia untung hidup panjang. Kita pun memang tak nafikan siapa pun kalau boleh nak hidup panjang. Saya baca 2-3 hari ataupun seminggu baru ni, antara cara nak hidup panjang katanya kena minum kopi. Bukan tongkat ali, kopi yang tanpa susu, bukan kopi campuran, bukan kopi campuran, kopi yang betul-betul yang dibakar tanpa campur apa-apa, kemudian dia blend sendiri ke, dia beli dah siap ke. Yang penting katanya begitulah, kerana dia macam-macam, boleh mencegah kanser, mencegah banyak perkara, jadi boleh menyebabkan umur panjang. Wallahu a'lam. Yang penting katanya pula lah, kita kongsi sikit-sikit kata tipsnya. Kalau nak kurangkan lagi ke kolesterol, katanya minum kopi pahit tu perah lemon. Dia sebut lemon, ini budaya orang Balkan, dia kata perah lemon. Kat kita kalau susah limau kasturi barangkali, ke limau nipis, tak apalah, barangkali yang penting limau. Cubalah nak tengok macam mana, berkerut tak muka. Tapi tak banyak gelas yang minum yang berisi telur zaman kita dulu, zaman orang kata kahwin zaman kita dulu. Baik, cerita yang kita baca berkaitan, kalau berdasarkan apa yang saya tandakan di sini, bagaimana para sahabat ketika mereka duduk bersama Rasulullah SAW datang, mereka ambil peluang untuk bertanya bagaimana perjalanan kita di padang mahsyar. Bagaimana perjalanan kita di padang mahsyar. Allahu Akbar. Kita tengok orang mati di masjid ni pun biasa. Kita tengok orang mati, maknanya dia baru tadi ataupun baru semalam, kalau lewat sikit lah buat, kalau dia baru semalam berurusan dengan malaikat. Dia baru semalam berurusan dengan malaikat. Dan barangkali sejam lagi bila dia dibawa ke kubur, kalau campur dengan sikit tahlil kata 2 jam, Allahu Akbar, dia akan berurusan pula dengan malaikat. Ini realiti yang kita semua mesti lalui. Mudah-mudahan kita boleh bercakap dengan malaikat dengan nada yang berpihak kepada kita. Kita boleh bercakap dengan nada yang kita, bila kita bercakap tu kita menang dalam situasi itu. Bukan kalau kita nak kata win-win pun tak apa, dia menang, kita menang, malaikat dia tak akan kalah. Pasal dia melaksanakan kerja Tuhan, tak ada istilah kalah pada dia. Dia buat benda hak Tuhan suruh, tapi dia menang dengan kerja dia, kita menang dengan amalan kita. Allahu Akbar. Kita tinggalkan cerita tu, itu cerita dalam kubur. Saya nak cerita ni hak bagaimana berlaku di padang mahsyar, di mana setelah orang kafir dilontar ke dalam neraka, tinggal orang munafik. Dan saya sudah sebut hadis ni, bagaimana Rasulullah beritahu orang munafik dia masih lagi cuba ikut kita di dunia sampai akhirat. Dia cuba nak menipu Allah tu dari dunia sampai akhirat. Di padang mahsyar pun masih cuba, tapi mereka tak boleh lah, pasal dia ada grup masing-masing. Dia ada grup. Sebab itu Allah kata, fa amma in kana minal muqarrabin farahu wa raihanu wa jannatu na'im, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin, wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin. Contohnya bila Allah beritahu tentang orang kafir, orang yang masih hidup. Orang yang mukazzib ini juga, yang tak percaya ni, termasuklah orang munafik yang hidupnya menonjolkan kepada masyarakat iaitu Islam, pilih kafir. Satu benda yang saya nak cerita sikit je. Semasa
ketika di Bosnia tahun 95, masa tu saya tak ada di sana lah, saya dah keluar. Pasal saya keluar dari Bosnia tahun 94. Saya masuk tahun 94 tu saya dah keluar. Pasal saya ada perjanjian dengan universiti 2 tahun saja tangguh. Semasa kita berada bersama dengan tentera Bosnia dan dengan tentera Mujahidin, tentera Bosnia dan tentera Mujahidin, saya bukan nak cerita dengan salah faham. Ya Allah Tuanku, aku cerita ni bukan nak cerita pasal aku nak bagi tahu dia orang saya tak, jangan faham ikut tu. Bila semasa kita duduk bergaul dengan Mujahidin dari pelbagai bangsa, ada Sudan, ada Mesir, ada sama ada dari bangsa Eropah, ada dari sebelah yang Rusia, dari sebelah mana-mana yang kita ialah Mujahidin, janggut seorang-seorang besar. Bila sampai satu tahap, acap kali operasi Mujahidin dan tentera Bosnia, bila mereka nak menyerang orang Serbia, operasi itu di stop. Kita sampai dekat pos, dapat maklumat, okey, kena stop, tak boleh buat hari ni. Pasal apa? Orang dah tunggu kita. Maknanya kalau pergi memang kenalah, orang aim macam memang dahsyat. Jadi bila tahun 95 tu, masa tu saya dah keluar, ada beberapa ramai lagi lah yang sudah jadi rakyat Bosnia. Rupa-rupanya bila saya pergi ziarah balik selepas zaman perang tahun 90, saya lepas saya keluar 94, tahun 95, 94, 98 baru saya sempat balik. Rezeki Allah bagi tahun 98 baru dapat balik bersama isteri ke Bosnia, bawa dia. Yang penting, bila jumpa dengan sahabat-sahabat, dia orang bagi tahu, kamu tak tahu bagaimana suasana bila kamu dah keluar. Rupa-rupanya dalam tentera Mujahidin ramai pengintik-pengintik dari Eropah, dari Rusia dan juga dari Amerika. Semuanya berjambang, antara orang yang kuat solat, antara orang yang kuat berpuasa, antara orang yang terlibat dalam peperangan. Rupa-rupanya mereka itu bukan Islam. Mereka ini datang semata-mata menjadi pengintik, mereka nak kenal. Dengan sebab itu ramai dari kalangan dari kalangan Mujahidin selepas itu ditangkap, dihantar ke Guantanamo. Saya nak cerita munafik. Tuak kafir, munafik cara kafir. Hak bekerjasama ni hak Islam ni. Hak bernama orang Bosnia sendiri, orang yang Allahu Akbar, munafik. Hidup bersama melaungkan Allahu Akbar, bersama melaungkan dia panggil solat bersama, puasa bersama, raya bersama. Kalau di Bosnia ni pada zaman tu, dia orang selalu ada program di masjid, program macam kita lah, ceramah, kemudian dia ada nasyid sikit dalam masjid. Itu cara budaya dia. Yang penting dia macam kita, dia berzanji. Kalau kita macam berzanji, lebih kurang begitulah. Tapi dia dalam konteks, dia panggil kat sana semua dia panggil maulud berlaku. Semua, walaupun bukan maulud pun, tapi dia sudah guna macam orang kata Maggi kan. Maggi, nak makan apa Maggi, bukan Maggi pun. Pasal Maggi tu nama kan. Jadi ini semua dia berlaku dalam tu. Bila kita berada di situ, dia pun berada. Rupa-rupanya dia bukan Islam, rupa-rupanya munafik. Dan mereka ini Rasulullah bagi tahu akan terus menipu sampai hari kiamat. Dia cuba ikut. Kemudian Rasulullah pun cerita, ana rabbukum. Bila semua dah selesai, pada waktu itu di fayatihimullah fi ghairi surati allati ya'rifuna.
fa'yarifun. Ini lafaz Nabi Saya terjemah dan jangan kata saya sebut sesuka hati, kerana saya takut orang, kerana ada perbincangan di sini. Bila dikata Allah datang, ini disebut Allah datang. Ada ulama menafsirkan Allah datang ini yakni perintah Allah Subhanahu wa taala datang, yang dibawa oleh para malaikat. Pasal ketika kita di padang mahsyar, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr, dalam Al-Quran sebut. Kita ni bila kita bangun dari kubur, malaikat Israfil dipegang. Sebelum kita bangun tu dibubuh. Dia yang pertama dihidupkan oleh Allah. Selepas semua mati, tak ada yang hidup, dia pun ambil. Ibn Abbas kata, tak silap saya, Ibn Abbas kata, kalau bukan Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, dia pun ambil roh ni tak hidup lagi ni. Dia pun ambil roh yang tak boleh bergerak. Dia pun ambil roh, dia bubuh dalam ni. Dia pun tiup sekali. Bila dia tiup, roh tu pun terbang. Kita lah terbang. Dia dikatakan seperti lebah, kan nahli, terbang mencari jasad masing-masing di dalam bumi. Jasad masing-masing di dalam bumi. Allahu Akbar. Mencari jasad masing-masing dalam bumi. Saya bila sebut jasad masing-masing di dalam bumi, 3 hari lepas pun saya dapat berita, menantu saya di Bosnia bagi tahu, jiran kami kampung sebelah aksiden, lori langgar dia umur 50-an. Dia bawa kereta entah macam mana, lori langgar, separuh ni kepala tak ada berkecai. Jadi saya terfikir seorang-seorang, bila dalam kubur nanti, bila malaikat panggil dia, adakah dia bangun keadaan begitu ataupun didatangkan balik rupa dia? Wallahu a'lam. Zahir hak kita kebumikan separuh lah kepala dia. Hak mana dikutip tu dibubuh sekali je lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang penting, bila Allah kata mereka sebenarnya sedang menunggu kita. Bila malaikat tiup tu masuk, kita bangun dari kubur, lepas itu kita menunggu. Masa menunggu tu, fi zulalin minal ghamam, kita akan nampak cahaya. Pada masa kita akan nampak cahaya yang terang dari langit, kerana malaikat dari langit yang pertama dia akan turun semua sekali. Kerana semua malaikat akan berkumpul bersama. Lalu mereka akan berada di padang mahsyar. Masa tu jin dan orang Islam, ini peringkat awal, dengan semua orang, semua manusia, jin dan manusia semua sekali, malaikat datang ni, dia akan melingkungi. Jumlah mereka sekali ganda dari jumlah yang sudah ada di sini. Lepas tu turun pula dari langit kedua, dia lingkung pula lagi. Jumlah dia sekali ganda malaikat dan jin dan manusia. Yang ketiga, yang keempat, sampai langit yang ketujuh, semuanya bila turun dia sekali ganda dari jumlah yang sudah ada. Allahu Akbar. Nak lari ke mana? Orang kata, istilah kata, nak lari ke mana? Sebab itu kita cuba untuk menjadi baik. Itu je, berazam untuk menjadi baik. Hati itu kena sentiasa berazam nak menjadi baik. Dan antara amalan yang terbaik azam kita ialah, cubalah kita mengingatkan diri kita hari-hari untuk berdoa kepada Allah dapat pahala mati syahid. Pasal pahala mati syahid ni antara benda yang paling mudah kita dapat. Kenapa? Nak pahala mati syahid dalam konteks Rasulullah sebut ni dalam konteks peperangan, bukan dalam konteks hak mati syahid pasal kanser, hak sakit perut, sakit jantung, itu boleh mati syahid juga. Hak pasal aksiden, hak pasal terbakar dari kalangan orang mukmin, kita tak nak cakap yang itu. Rasulullah bagi tahu sesiapa yang hari-hari dia jujur min qalbihi sadiqan, dari hati dia benar minta, ballaghahu Allahu manazil asyuhada, Allah akan sampaikan dia ke tahap pahala orang mati syahid,
Wa in mata ala firashi, sekalipun dia mati di rumah dia. Sebab itu saya kata benda ni paling mudah. Kenapa? Untuk kita berperang, ada jalan ke nampak sekarang ni? Sama ada sukarela nak pergi ke, ataupun terpaksa sekarang berperang? Tak ada. Kerana berperang, jihad fisabilillah ini bukannya boleh kita istihar ikut pandai. Itu kita kerja kerajaan. Kita tidak mahu sentuh benda tu terlebih panjang, takut tersilap cakap saya dan takut orang pula tersalah faham. Macam hak cerita kita tengok replika apa ni, pedang apa pun semua sekali menjadi isu. Ini subhanallah, kita tinggalkan benda tu. Jadi kena sangat berhati-hati. Kerana ramai duduk mencari peluang nak orang tengah kata nak ceh, tahu nak ceh, nak nyalakan api. Orang Melayu dia kata ceh. Kalau nak, orang Kelantan kata nak gesek. Gesek sek itu nak nyala, dia nak percikkan api. Orang putih kata spark, spark plug kalau kereta. Yang penting, bila turun malaikat, mereka melingkungi, kemudian turunlah perintah dari Allah, kata sebahagian ulama. Kalau berdasarkan hadis ini Rasulullah tak sebut amrullah, Rasulullah sebut Allah. Maka kita beriman, pasal ini antara perkara beriman dengan benda gaib. Saya sebut sekali lagi, beriman dengan benda gaib adalah yakin dengan sungguh-sungguh sekalipun kita tak tahu apa keadaan sekalipun. Sebut je aku beriman, sebut je aku beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu Nabi ajar doa yang tadi yang saya baca, Allahumma inna nas'aluka bi anna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikatakal muqarrabin anna amanna bika. Ya Allah, ini antara doa Nabi ajar. Ya Allah, aku berdoa dan memohon darimu dengan aku minta engkau sendiri jadi saksi, malaikat penanggung arash menjadi saksi, dan malaikat al-muqarrabin semuanya menjadi saksi. Saksi apa? Aku ni beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita minta lagi Allah. Itu Nabi doa, Nabi ajar. Kalau tak erti, baca je. Baca dengan cara tu. Ya Allah, engkau sendiri jadi saksi. Para malaikatmu, Jibril, Mikail, Israfil, semua. Kalau berasa nak sebut cara mudah, kalau nak hafal hadis Nabi itu, hafalah. Kita minta dia menjadi saksi. Bahkan saya tak pernah sebut, tapi terfikir sebutlah, muka nakir pun jadi saksi, aku ni beriman. Walaupun kita tak jumpa dia lagi. Allahu Akbar. Kerana dia akan dapat laporan tentang kita. Dapat laporan, dia mari dekat kita, dia dah dapat laporan tentang kita, mukmin ke macam mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdebar saya bila sebut benda ni. Baik, bila Allah, hadis ni kata bila Allah sendiri, saya tak nak sebut Allah sendiri, bila Allah datang kepada mereka dalam bukan rupa yang mereka kenal. Sekali lagi saya ulang, ni Nabi sebut, bukan saya kata. Pasal ni ada kamera ni. Ini hadis sahih, hadis kursi riwayat Imam Bukhari. Jadi kita keluar dari perbincangan mana-mana pihak, kita masuk terus kepada hadis. Kita tak nafikan para ulama berbeza pandangan dalam konteks tafsiran, tapi saya baca lafaz hadis. Maka Allah datang kepada mereka dalam bukan rupa yang mereka kenal. Bila Allah, ini Nabi kata, lalu Allah pun kata ketika di padang mahsyar, tak masuk syurga lagi, tak menyeberang titian lagi. Bila sampai ke tahap tu, Allah pun kata, ana rabbukum. Itu lafaz, aku Tuhan kamu. Jangan tanya saya, Ustaz, macam mana kita nak dengar firman Allah ataupun suara Allah? Itu jangan tanya, itu alam akhirat.
Alam akhirat tak boleh nak bercakap. Alam akhirat tak boleh nak bercakap. Contoh macam saya, macam muslimin muslimat kan. Kata Imam Ibn Katsir dalam kitab dia, saya terlupa dia sebut Qatadah ke siapa yang sebut. Kalau bila Allah kata walahmi tayrin mimma yashtahun, bila antara makanan kegemaran ahli syurga ialah, antara makanan kegemaran ahli syurga ialah daging burung. Daging lembu pun kita makan. Dalam syurga ada lembu jantan. Bukan lembu, seladang. Dan saya diberitahu atas dunia ni pun katanya daging seladang lagi sedap dari daging rusa. Wallahu a'lam. Saya tak pernah makan seladang. Kerbau je, tapi kerbau dagingnya kasar. Katanya seladang dagingnya halus. Wallahu a'lam. Allah bagi rezeki kita boleh pergi ke sebelah negara Iceland ke apa benda tu, ada seladang yang disembelih, kita cuba makan. Amin. Yang penting, dan seladang itu dia akan makan dari tanaman yang ada di persekitaran syurga. Kita akan makan. Balik pada apa yang saya sebut lagi, yang pelik ni. Bila kita tengok burung terbang, kita rasa nak makan, kata Imam Ibn Katsir dalam buku kitab dia, kitab tafsir. Bila kita tengok Imam Qurtubi pun sebut, kita tengok burung terbang, tiba-tiba kita rasa nak makan. Dia pun mari sampai dekat kita, sampai depan kita. Bahasa magic kata ting gitulah, tapi dia tak bunyilah. Dia jadi hak masak dah. Kita pun makan. Habis makan, dia pun terbang balik. Bunyi kelakar. Tapi itulah iman. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Allahu akbar. Itu cerita dalam syurga ni, tak masuk syurga lagi. Kemudian bila Allah datang, Allah pun kata, aku Tuhan kamu. Pada waktu itu, bila kita ni orang mukmin yang betul-betul mukmin, kita kenal Tuhan ya. Kalau orang tanya macam mana kita kenal Tuhan, katakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jawapan yang paling mudah, yang paling firm, paling kuat. Kalau orang tanya apa tafsiran dia, tak payah tafsir, faham secara apa benda dia panggil terjemah pun cukup dah. Ini tak perlu tafsir, terjemah pun cukup dah. Allahu akbar. Kerana dia perkara berkaitan dengan iman dengan Allah dan benda dan perkara yang gaib. Lalu bila Allah kata aku Tuhan kamu, sebelum tu saya dah sebut tadi, Nabi kata Allah datang kepada mereka dalam bukan rupa yang mereka kenal. Dalam bukan rupa yang mereka kenal. Bukan, jangan ada satu terjemah lagi, dalam rupa yang mereka tidak kenal. Itu cerita lain, saya tak terjemah begitu. Dalam bukan rupa yang mereka kenal, begitu bahasanya sebut. Fi ghairi surati allati ya'rifunaha. Bila masa tu kita pun akan tengok. Ini bukan melihat wajah Allah, melihat wajah Allah ketika dalam syurga. Itu cerita lain pula tu. Kita meniti satu persatu. Jadi bila sampai ke tahap tersebut, Rasulullah kata orang mukmin, kita yang beriman, sebut amantu billahi wa rasulihi. Sebut muslimin jemaah, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa amantu bil qadari khairihi wa syarrihi. Allahu akbar. Kita sama-sama jadi saksi, kita beriman selepas saksi Allah, para malaikat di langit pada kita. Allahu akbar. Bila kita melihat dalam bukan rupa yang kita kenal, lafaz ni yang mereka kenal, kita pun kata na'udzubillahi minka. Allahu akbar. Kita jawab, aku mohon Allah lindung aku dari kamu.
Nak cerita orang yang takut syirik ini, dia takut syirik tu sampai hari akhirat. Orang yang takut mensyirikkan Allah, ataupun orang yang takut menggambarkan Allah. Kalau ada orang tanya, Ustaz, mari kadang-kadang mari di dalam gambaran, itu nak menunjukkan anda kuat iman, kata Rasulullah. Bukan saya kata. Bukan saya kata. Zaka sarihul iman. Pasal itu was-was. Jangan biar aja sebut amantu billahi wa rasulih. Sempurnakan kekuatan iman itu dengan amantu billahi wa rasulih. Mari je apa pun was-was, bukan dalam konteks itu pun, dalam konteks lain sebut je amantu billahi wa rasulih. Contoh, bila dalam rupa yang bukan dalam rupa yang kita kenal, maka kita pun akan kata bersama dengan orang mukmin, ya Allah, lindungilah aku dari dia. Padahal dia tu siapa? Allah. Kenapa? Pasal dalam kita tauhid terlalu hebat. Kita tak nak syirik. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kami tak akan berganjak, tak akan pergi ke mana-mana sehingga Tuhan kami yang sebenar-benarnya datang kepada kami. Itu jawapan kita. Nabi sebut begitu. Kita bersama dengan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Fa idza atana rabbuna arafnahu. Bila Tuhan kami datang, memang kami akan kenal. Kita bagi tahu. Bagi tahu pada siapa? Pada Allah lah. Allahu akbar. Fayatihimullahu fis surati allati ya'rifun. Lalu maka maknanya segera selepas itu Allah pun datang dalam rupa yang mereka kenal. Arif, bahasa di sini disebut arif. Orang Melayu kata arif billah. Arif billah. Ada bahasa lagi makrifat. Jangan pula tertipu dengan kononnya ilmu makrifat sampai ilmu makrifat, ilmu hakikat sampai langsung tinggal fiqh apa. Itu jangan terima sembrono. Ilmu makrifat macam baru ni ada seorang lepas kuliah subuh, seorang mari dekat Taman Seri Gombak. Orang tua 70 lebih juga, bekas pegawai Maybank. Dia kata, Ustaz, saya pergi belajar. Dia kata ada seorang guru kata kita kena cari Muhammad pada tubuh badan kita. Apa maksud dia, Ustaz? Saya beritahu tu terang, saya pun tak belajar ilmu ni, jadi saya nak kata lebih-lebih lagi tak berani lah. Saya cuma alihkan dia biar jadi comel, supaya saya tidak menyesatkan orang, pasal saya tak bercakap dengan orang tu, saya tak tahu ilmu tu apa. Saya kata barangkali dia maksud kalau saya pun kebetulan ada orang sembahyang dengan dalam saf sebelum tu, dia sembahyang, dia, maaf saya tunjuk, saya berdiri sikit dia, bila dia letak tangan di depan ni, dia tak letak macam ni, dia letak lebih gitu sampai jari dia ni terkena apa ni, apa benda dia panggil ni, lengan saya, lengan atas. Bila saya duduk sebelah dia, di sebelah kiri saya terasa jari dia kena. Amboi, panjang benar tangan dia. Ni jenis tangan orang Eropah kot ni, kan? Perasan tak tangan orang Eropah dia panjang sikit? Sebab itu kalau tinju payah nak menang kita. Ukuran dia panjang sikit. Kalau beli kemeja, tak percaya, beli kemeja hak Eropah, lengan dia panjang sikit. Kalau kita beli hak style Malaysia, sampai sana jadi pendek kat sini je. Jadi yang penting, saya kata barangkali yang dimaksudkan cari Nabi pada tubuh badan. Bila kita beribadat, teknik dia serupa dengan cara Nabi. Teknik dia serupa dengan cara Nabi. Jadi macam mana contoh? Kalau solat kita letak ni. Ini contohnya Nabi ajar. Apa ni, tapak tangan di atas belakang tapak tangan, menggenggam sendi dan sedikit dari lengan macam ni. Jangan begitu, tapi tapak tangan dan jari ini menggenggam sedikit lengan. Gitu je. Ini cara dia.
atas kini, pandai-pandailah ejah ikut selesa, jangan apa kata tengkuk je. Yang penting muslimin, itulah cara yang berapa minit ada lagi? 5 minit, 4 minit. Maaf, sebut besar dah, tak nampak dah, nipis sangat. Baik, bila Allah datang dalam tadi yang saya kata, dalam bukan rupa yang kita kenal, lalu kita kata, ya Allah, jagalah aku dari kamu, kita sebut pada Allah. Lalu serta-merta selepas itu Allah datang fi suratil lati ya'rifun, dalam rupa yang kita kenal. Fayaqul, Allah pun sekali lagi kata di pada masyarakat, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Bila kita dengar sekali lagi, kita pun Nabi tak sebut kita memandang, cuma ialah bila sebut kita tak payahlah, kita tak payah sebut pikir logik kita. Fayaquluna, bila Allah kata aku Tuhan kamu, pasal Allah kita kenal, kita pun akan kata anta rabbuna, memang kau Tuhan kami. Fayattabi'unahu, lalu kita pun ikut Allah Subhanahu wa taala, yakni ikut perintah Allah. Lalu para malaikat pun bawa kita menuju, disebut menuju wa yudrabu jisru jahannam. Barulah selepas itu jambatan akan dibawa, diletak di atas perut jahannam. Sebelum itu jahannam dulu dibawa. Jahannam ini kita tahu dia jauh, walaupun ahli syurga boleh nampak, tapi jauh dengan kadar yang sudah ditentukan. Sudah tak? Baik, itu sahaja yang kita sebut. Hadis ini masih panjang lagi, insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung bacaan ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.